Dewan Rakyat kecoh gara-gara isu komunis Kampung Baru Cina. Wow. Pembalahan tercetus di Dewan Rakyat hari ini selepas seorang ahli Parlimen PN berkata langkah menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia UNESCO hanya akan mengiktiraf perjuangan komunis. Ismail Abdul Muttalib PN Maram berkata demikian. Kita mengkritik cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming agar Kampung Baru Cina dicalonkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO bagi mengiktiraf nilai budaya dan sejarahnya. Ismail juga mempersoalkan kewajaran Nga ketika mengutarakan rancangan itu dan membangkitkan pewujudan penempatan itu sebagai langkah untuk mengekang komunis. Jadi kita jadikan Kampung Baru sebagai tapak warisan, ia hanya akan mengesahkan komunis, satu zaman gelap negara, katanya. Susulan itu, RSN Ryan pihak Jeloto membangkitkan peraturan mesyuarat yang menghalang ahli parlimen untuk menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan rasa sakit hati atau permusuhan antara kaum. Ngeko Ham, PH Berwas dan Sani Hamzan Hulu Langat kemudian bersama meminta Ismail untuk menarik balik. Namun Ismail yang bertegas yang pendapatan itu diwujudkan untuk menyelamatkan masyarakat Cina dan juga Melayu daripada pengaruh komunis. Timbalan Dipertua, Alice Lau akhirnya mengarahkan Ismail untuk menarik balik dan dia menarik balik kenyataan tersebut. Sebelum ini, penyelidik Center of Malaysian Chinese Study PK Vun berkata kampung Cina pada asasnya adalah concentration camp oleh tentera British. Menurut laporan South China Morning Post, program penempatan semula itu bertujuan menghimpun dan melindungi keluarga daripada pengaruh perompak iaitu Parti Komunis Malaya. Dalam sidang media, Ismail menegaskan dia hanya menyatakan sejarah di sebalik kewujudan kampung Cina. Wan Ahmad Faizal pula berkata ahli DAP yang mengkritik kenyataan Ismail itu seharusnya menulis semula sejarah jika mereka tidak dapat menerima fakta sebenar. Baik. Sebelum itu, saya nak tunjukkan juga bahawa Terengganu juga pernah memohon satu kampung Cina sebagai memohon UNESCO iktiraf keunikan warisan Cina di negeri Terengganu. Okay. Di bawah kerajaan PAS. Kan? Kalau kita tengok di bawah kerajaan PAS, bahawa Terengganu sendiri pernah memohon, sebelum saya komen berita tadi tu, pada tahun 2018, Terengganu akan mohon UNESCO iktiraf keunikan warisan Cina. Kan? Kerajaan negeri Terengganu akan menghantar permohonan UNESCO untuk mengiktiraf keunikan budaya dan warisan masyarakat Cina khususnya di kampung Cina. Ini berada di negeri Terengganu di bawah pentadbiran PAS sendiri. Baik, saya nak komen bab ni lah tuan-tuan. Dia kata, saya baca bab ni. Dia perbalahan tercetus kerana dengan berbuat demikian iaitu mengiktiraf Kampung Baru Cina dicalonkan sebagai tapak UNESCO ialah seperti dia kata mengesahkan komunis satu zaman gelap di dalam negara kita. Okey. Saya nak faham logik dia. Dia sendiri mengatakan wakil PN tu sendiri mengatakan dan sejarah yang ditulis yang dikaji oleh pengkaji PK Vun menyatakan bahawa pendapatan kampung Cina itu adalah bertujuan bagi mengekang pengaruh Parti Komunis Malaya. Dan saya tahu antara yang saya saya tahu adalah di Selangor, di kawasan seperti Batang Kali, kan? Perkampungan pendapatan di situ bertujuan, dan di Sarawak pun ada, kan? Bertujuan untuk mengekang pengaruh komunis. Jadi mereka diletakkan di satu tempat, kan? Kebanyakannya Cina, tetapi Melayu pun ada. Kita jangan ingat Cina je masuk komunis, Melayu pun masuk komunis, orang Bumiputera pun ada masuk komunis. Diletakkan di perkampungan-perkampungan tertentu, diberi tanah dan rumah dan sebagainya supaya mereka tidak terpengaruh dan senang dijaga daripada pengaruh komunis. Okey. Now, dia sebenarnya apa tujuan kampung itu? Tujuan kampung itu adalah untuk nak menghalang komunis, nak menghapuskan komunis, nak menidakkan komunis. Tetapi kenapa pula mereka menggunakan hujah kalau kita iktiraf seolah-olah kita mengiktiraf komunis? Saya tak faham logik tu. Kan, saya bukan nak kata kena iktiraf, bukan. Saya tak faham logik yang digunakan dalam konteks itu. Dalam konteks dia nak menjustifikan hujah dia tu, dia mengatakan kerana kita nak iktiraf kampung Cina ni seolah-olah kita nak mengiktiraf komunis. Tetapi bukankah kampung itu diwujudkan supaya kita nak menghapuskan komunis? Kalau kita nak berterima kasih, sebenarnya kita kena berterima kasih wujudnya kampung itu.
Kampung itu bukan diwujudkan oleh komunis. Melainlah kalau komunis mewujudkan kampung itu dan semua yang duduk di dalam kampung itu adalah orang-orang yang dulunya keturunan komunis, okeylah mungkin kita boleh pertikaikan sedemikian. Tetapi menurut kajian itu, dan dia sendiri mengatakan, ahli parlimen Maran tadi mengatakan bahawa kewujudan kampung itu bertujuan bagi mengekang komunis. Mengekang. Erti kata mereka adalah penduduk-penduduk Cina. Dan juga Melayu. Tapi kebanyakan Cina yang dibawa keluar daripada perkampungan-perkampungan, daripada estate-estate, daripada penempatan-penempatan dan diletakkan di satu tempat supaya mereka tidak terpengaruh dengan komunis. Okay? Jadi, kalau benda itu untuk mengekang komunis, kenapa mengiktiraf dia dikatakan sebagai mengiktiraf komunis? Saya tak faham logik itu. Again, saya kata, saya bukan nak mempersoalkan dan berdebat tentang sama ada patut ke tidak kampung Cina ni jadi warisan negara UNESCO sebagainya. Bukan. Sebab Terengganu sendiri pernah minta. Itu bukan poin saya. Tapi saya nak faham logik dia. Saya nak faham macam mana dia derive logik itu di dalam parlimen, kemudian mengatakan bahawa kalau kita iktiraf kampung warisan ini seolah-olah kita mengiktiraf komunis. Tak kena, tuan-tuan. Kalau dia kata kita tak setuju dengan pengiktirafan kampung ini kerana kampung ini taklah terlalu lama. Tak boleh dianggap sebagai tapak warisan pun sebab tak sampai pun 50 tahun, 100 tahun contoh. Tak ada apa nak dibanggakan, tak ada budaya contoh. Bolehlah. Mungkin itu hujah yang boleh digunakan. Tetapi menggunakan hujah itu adalah tapak di mana dikumpulkan orang-orang daripada kekangan komunis, maka itu bagi saya tak wajar. Okey, ada perkampungan di mana mereka dulu adalah komunis. Tapi dibawa keluar. Dibawa keluar daripada komunis dan diletakkan di perkampungan-perkampungan tertentu untuk janji kita bagi tanah kepada mereka supaya mereka tidak terlibat dengan komunis. Saya tahu ada. Tetapi soalan saya, adakah bukan semua kampung pendapatan Cina sedemikian? Dan adakah yang nak diiktiraf di UNESCO itu yang nak iktiraf itu, adakah itu spesifik kepada maksudnya adakah itu kampung yang dimasukkan? Erti kata mereka ni semua komunis diletak di situ dan dijadikan tempat untuk mereka supaya keluar daripada komunis. Saya bagi contoh antara tempat, tuan-tuan tahu di Sarawak ada satu tempat nama Seri Aman. Kenapa nama dia Seri Aman, tuan-tuan? Dulu nama dia Simanggang, sekarang ni dah balik Simanggang lah, dijadikan Seri Aman. Kenapa? Sebab di situlah kita tanda tangan perjanjian dengan komunis untuk mereka surrender. Di Sarawak lah, dalam konteks Sarawak. Sebab Sarawak ni komunis dia ada sampai agak lewat. Tahun 80-an tu masih ada lagi. Saya ingat masa saya kecil dulu, pukul 6 tu curfew. Tak dibenarkan keluar daripada rumah, kena duduk rumah. Sebab pada masa itu mak saya cakap lah, dia kata, tak boleh keluar, dia kata. Sebab apa? Sebab ada hantu akan potong kepala budak-budak. Dia macam tu lah, senang cerita kan. Tapi dah saya besar, baru saya rela bukan hantu. Actually komunis. Pada waktu, tapi dia nak explain kat saya pun tak faham. So dia kata tak boleh ni pukul 6 hantu. Dan saya ingat lagi bapak saya, arwah atuk saya, dia orang asah parang, letak dekat rumah, dia ada plastik, kunci pintu dan sebagainya in early 80s macam tu lah. Like 80, saya tengok 80s berapa tu, 80-an macam tu. But that was the time di Sarawak yang kita ada. Okay. Now, balik kepada cerita ni tadi. Saya selalu kata macam ni, kita duk sibuk ni. Yalah, nak tak setuju sebab dia tak cukup tahun dan sebagainya, mungkinlah kita boleh tak setuju yang itu. Tapi dalam masa sama, kita ada suggest tak perkampungan Melayu kita untuk dijadikan tapak UNESCO? Ada tak orang-orang PN yang nak suggest macam tu? Kenapa kita tak suggestkan? Bagi saya, ya, kenapa? Dah lah, habis kat situ lah. Malah nak gaduh bab tu. Biarlah dia orang. Kan? Tapi bagi saya tak nampak logik apa yang dia punya hujah tu. Baik. MB yang sama ni di Kedah ni yang kata bahawa dia nak sekat air kepada Penang. Tak, korang fikir logik. Allah. Kalau saya jadi Menteri Besar Kedah, saya kata, saya ni akan guna Penang sebab Penang tu kaya. Mungkin saya tak setuju dengan politik Penang, tetapi janganlah kita hukum rakyat kita untuk politik, untuk tujuan politik kita. Sebab dia nak glamour je. Saya tahu kononnya dia pejuang terpaling untuk orang Kedah lah, tapi akhirnya tengok orang Kedah macam mana. Kalau saya tengok apa Perak buat, tuan-tuan. Perak, dia cakap dekat Penang, kami akan buat satu loji rawatan air. Dan air itu kita akan jual dengan Penang. Ini Perak cakap Okey.
Apa kelebihan dekat situ? Bukan setakat dia dapat loji rawatan air untuk dia, untuk Perak. Loji itu didanai oleh bayaran yang dibuat oleh Penang. Itu baru orang bijak. Kalau saya jadi Kedah, sempadan antara Kedah dengan Penang tu, saya buat satu loji. Kita bincang dengan Penang, kita cakap Penang, sekarang ini kita nak buat loji. You bayar, you buat sekali perjanjian, kita sign satu agreement, dana untuk buat loji tu Penang yang bayar. Okay? Dia ada certain dia. Tetapi loji itu bukan setakat untuk boleh digunakan untuk Penang. Kedah pun boleh guna. Tapi akai tarak, tuan-tuan. Menteri besar korang ni. Kan? Saya nak kata macam ini menteri besar korang. Saya ada kawan dulu buat PhD. Siapa salah kalau polisi tu tak betul? Rakyat ke pemimpin? Dia kata kalau dalam demokrasi, rakyat lah. Sebab rakyat yang pilih dia. Kan? Rakyat yang pilih dia. Jadi, kita hadapi dengan, apa dia tuan? Dengan tenang.